Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita masuk ke minggu yang pertama bulan 9 September. Sekejap saja masa berlalu. Kita dah nak masuk pada hujung tahun balik dah. Tinggal 3-4 bulan kita akan masuk pada tahun 2024. Umur kita makin lama makin meningkat. Kalau kita ikut bulan Masihi, kita rasa kita masih muda lagi. Tapi kalau kita ikut bulan Hijri, kita terasalah bahawa kita makin tua. Saya selalu beritahu, kalau cara kita nak kira umur kita, bulan Hijri, maknanya kita ni bulan Hijri ni kita kurang 11 hari, 10 hingga 11 hari setahun. Lebih kurang begitu. Jadi kita kalilah dengan umur kita. Kalau umur kita 50 kali dengan 11, sama dengan 550 hari. 550 hari, situ dekat dengan setahun setengah dah. Tambah lagi setahun setengah daripada umur kita yang asal. Kalau umur kita 60, kalilah. 60, kadang-kadang kita rasa, umur saya baru 59, tak masuk lagi 60. Dah masuk dah sebenar pun. 59 kali dengan 11. Dapat berapa? Tambah dengan umur kita. Barulah kita tahu bahawa umur kita telah pun melangkau masuk ke tahun ke 50 lebih dah. Dekat 51. Baik, malam ni kita akan sambung balik perbincangan kita mengenai sujud sahwi. Hari ni kita telah cerita sifat-sifat sujud sahwi, yang mana sujud sahwi ni hukumnya adalah sunat. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Yang kedua, kita telah cerita dah bagaimana dalil adakah sujud sahwi ni hanya pendapat ulama atau sememangnya ada dalil tentang perkara tersebut. Dan sememangnya kita sebut bahawa ni ada dalil berdasar pada hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi pernah melakukan sujud sahwi untuk mengajar kepada kita. Dan sifat sujud sahwi telah kita sebut adalah dia sujud sebanyak 2 kali. Dia berbeza dengan sujud syukur. Dia berbeza dengan sujud tilawah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab, kalau sebut sujud sahwi, maka dia akan bincangkan 2 sekaligus. 1 sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. 3 sekaligus. Okay? Jadi maknanya sujud syukur dengan sujud tilawah dia sekali saja. Sujud syukur dengan sujud tilawah kita boleh buat, kalau sujud syukur tilawah kita boleh buat dalam solat, kita boleh buat luar solat. Kalau biasanya kalau sujud dalam solat dinamakan sujud sajadah. Tapi kalau keluar, dinamakan sujud tilawah. Barang sama, cuma beza di dalam solat dengan luar solat. Kalau sujud syukur ni, orang hanya buat di luar solat. Tak boleh buat dalam solat, tiba-tiba nak sujud syukur, dah tengah sembahyang maghrib. Jangan buat hal. Tak ada. Cuma sujud syukur dengan sujud tilawah, sujud sajadah, hanya sekali saja sujudnya. Berbeza dengan sujud, kalau sujud syukur dengan sujud sajadah, kita boleh buat sujud tilawah dengan sujud syukur, kita boleh buat walaupun tak ada wuduk. Tapi kalau sujud sajadah, wajib kena ada wuduk sebab buat dalam solat. Tapi sujud sahwi kena buat 2 kali kalau nak buat. Kalau buat sekali, tak boleh. Kalau juga nak buat sekali juga, batas sembahyang. Pilih, nak sujud 2 kali atau jangan buat langsung. Ini sujud sahwi. Baik. Malam ni kita nak cerita apakah sebab-sebab seseorang itu disunatkan melakukan sujud sahwi. Di sini innal asbab allati syara'a laha sujudus sahwi bi ikhtisariha hiya, dia kata sebab-sebab seseorang itu
disunatkan melakukan sujud sahwi secara ringkasnya ialah tarakal ma'mur bihi, meninggalkan perkara-perkara yang diperintah di dalam solat. Nanti kita sebut. Au fa'ala manhu anhu. Pertama, sujud sahwi ni disunat kita buat apabila kita tinggal perkara yang diperintah ataupun kita lakukan perkara yang ditegah. Au syak fis solat, ataupun berlaku keraguan dalam solat. Au naqala ahadu af'al ila ghairi mahall, ataupun kita melakukan di dalam solat bukan pada tempat dia. Contohnya kita baca kunut pada pada sujud contohnya. Itu perkara yang kita buat bukan tempatnya. Wa kullu sababin fi tafsil, dan semua sebab-sebab yang saya sebut nanti kita akan bincang secara terperinci. Yang pertama, dia kata disunatkan kita ni di sujud sahwi adalah disebabkan tarakal ma'mur bih. Makna kita seseorang itu telah meninggalkan perkara-perkara yang sepatutnya buat, mana diperintah untuk kita lakukan di dalam solat kita. Innal ma'mura bihi qad yakunu ruknan fi solat wa qad yakunu sunnah. Apabila sebut sahaja perkara yang disuruh kita lakukan dalam solat ini dipecahkan dua bahagian. Yang pertama adalah menjadi rukun yang mana wajib kita buat tapi kita tak buat. Yang kedua, wa qad yakunu sunnatun, dan kadang-kadang dia adalah perkara yang sunat, mana kita buat tak apa, tak buat tak apa. Okey, wa sunnatun imma an yakuna sunnah ab'a. Kalau rukun tu rukun lah yang 13 tadi. Jadi kalau sunat ni lah dia kata pecah dua bahagian, sunnatun ab'a atau sunnah ab'a dinamakan juga sunat muakkad atau sunnatun hay'ah ataupun sunat hay'ah, sunat kecil. Wa yakhtalifu hukma hasba kulli halatin, dan semua hukum-hukum ini akan berbeza-beza berdasarkan pada situasi. Pertama, sujud sahwi ini juga disunatkan kita laku iza tarakal musalli fardan min furudis salah salatul asyar. Seseorang itu disunatkan melakukan sujud sahwi apabila dia ni meninggalkan rukun-rukun di dalam solat, iaitu sebanyak 13. Baru ni kita sebut dah. Kalau kita tengok setengah kitab dia kata 13, setengah kitab ditulis 18. Hak mana satu betul ni? Dua-dua betul. Yang dimaksudkan dengan 13 adalah tak termasuk tamakninah. Tapi kalau dia sebut 18, iaitu 5 tempat tamakninah. Di mana tuan-tuan? Pertama ketika rukuk, yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud pertama, sujud kedua, yang kelima adalah ketika duduk di antara dua sujud. So, semua ada tamakninah. Setengah ulama digabungkan 5 ni dengan 13 jadi 18. Setengah ulama tu dia bincang separate, secara berasingan. Sebab tu dia kata rukun solat ni 13 saja, bukan 18. Sebenarnya dua-dua tu betul. Allati sabaqa zakaraha, iaitu kalau seseorang itu meninggalkan rukun solat yang 13 seperti mana yang dibincangkan lepas, wajib tadarakahu wal i'tian min fi'lihi. Walaupun dia tinggal, dengan tak sengaja, kalau dengan sengaja secara automatik batal. Apa tuan-tuan? Pertama, yang kita sebut nanti kita sebut niat apa sebenarnya. Pertama niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, duduk nak baca tayat akhir, selawat, salam tertib 13 rukuk kita bincang detik. Dekat dengan setahun setengah kita bincang bab tu. Betul tak? Okey, baik. Yang tu kalau kita tinggal dia dengan sengaja, secara automatik solat kita batal. Yang isu sekarang ni adalah kita tinggal dengan tak sengaja. Kalau tinggal tak sengaja, contohnya ketika kita duduk tengah semayang, tiba-tiba kita pun nak rokok, kita timbul dalam hati kita, baca Fatihah kau tidak? Kalau kita tak baca yang yakin, confirm kita nak baca lah. Tapi sekarang dia datang was-was, kita baca ke tidak? Maka wajib kita kena baca. Walaupun segi hakikat itu adalah bacaan yang kedua dah. Maka terlupa. Sebab apa? Tak boleh terima hakikat. Macam mana lah maknanya benda ni begitu begini. Kita bincang masuk datang kepala otak kita. Ataupun kita datang yang bukan-bukan. Mana-mana yang kadang-kadang menyerabutkan kepala otak kita. Sehingga kita terlupa baca ke tidak Al-Fatihah. Wajib kita kena ulang balik baca Al-Fatihah sekali lagi. Kalau dulu ni. Wala yughni anhu sujud sahwi. Sujud sahwi tu tak boleh nak cover hak kita tinggal Fatihah. Sebab apa? Sebab dia adalah rukun. Di anna haqiqatus solat la tujad bidun furud.
Sebabnya solat tu sendiri tidak berlaku kalau kita tinggal mana-mana rukun yang 13. Besar dia. Lakin iza tarakal musalli fardhan sahiyya aw syak, dia kata fi tarkihi wa huwa fi shalah. Dia kata mana dengan syarat lah, dia tinggal itu dengan tidak sengaja. Maknanya dia lupa dengan tak sengaja sebagainya. Kalau sengaja, batal secara otomatik. Hatta ya'tina bima tarakahu. Maknanya kalau kita was-was, ragu-ragu ataupun yakin, sampai dekat sujud, kita teringat, aku tak baca lagi Fatihah. Contohnya, wajib ketika itu bangkit semula, pergi baca Fatihah semula. Lepas tu rukuk, tidak sujud semula. Tapi jangan ajar lah. Saya ulang banyak kali, jangan ajar buat begitu tiap-tiap kali solat. Sebab apa? Lama kelamaan tuan-tuan akan sembahyang zuhur sebanyak 10 rakaat. Duk main ulang tak jadi. Ni kadang-kadang saya kata. Kadang-kadang. Dia kata hatta ya'ti bima tarakahu, hak ni tak boleh cover dengan sujud sahwi. Sehinggalah summa ya'ti bima ba'dahu, melainkan kita ulang balik tepat tadi dan kita datang kemudian semula. Contohnya kita sujud kali kedua, baru teringat Fatihah tak baca dengan yakinnya, maka wajib bangkit semula, baca Fatihah semula, rukuk, iktidal, sujud semula seperti biasa. Tak padan dengan rukuk tadi, tak cukup, ulang balik. Kama sabaka fi tartib, sebagaimana kita bincang dalam bab tertib. Lianna tartiba mustahakun fi af'al fi shalah, kerana tertib ini sangat penting dalam solat, ikut urutan sebagaimana kita bincang panjang lebar dulu. Fala ya'taddu bima fa'ala hatta ya'ti bima tarakahu. Bermakna benda-benda rukun kalau kita tinggal, maka tidak memadai dengan sujud sahwi, wajib kita kena ulang balik. Tapi kita dah bincang bab tertib dulu. Kalaulah kita berada di rakaat kedua, tiba-tiba datang was-was kita, pada rakaat pertama tadi aku baca Fatihah ke tidak? Kita berada dekat kedua dah qiyam rakaat kedua dah. Datang Fatihah baca ke tidak? Maka ketika itu anggaplah rakaat pertama sebagai lara, maka kita anggaplah rakaat kedua kita itu adalah rakaat yang pertama. Itu kaedah dia. Kama law taraka as-sajdah fi rak'atil ula wa dzakara fi rak'atil tsaniyah fa innahu ya'ti bi sajdatin ma yataba'dahu wa yushra'u huna sujud as-sahwi. Tetapi walaupun benda itu adalah benda rukun, dia mana wajib kita kena ulang balik kalau kita lupa, tetapi pada hujungnya nanti kita disunatkan sujud sahwi. Lil khalalil ladzi qasala fi wujud ziyadah solat. Kenapa? Sebab kecacatan berlaku dalam solat kita. Jadi maknanya kita kena ulang balik tepat hak kita tinggal rukun tadi, kemudian cover dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tadi bukan untuk cover 100% tadi, kerana untuk tutup kelemahan kecacatan kita berlaku di dalam solat. Makna dengan kata lain, tak boleh cover dengan sujud sahwi, berbeza dengan kunut, berbeza dengan tasyahud awal. Nanti kita akan bicara nanti. Wa yustasna min dzalika niyyah wa tahrim wassalam. Tapi kalau kita terlupa, contohnya kita duduk di antara sujud, pada rakaat pertama, tiba-tiba kita ingat bahawa kita tak baca lagi Fatihah tu. Imam pula baca sedap sangat. Sedap sangat. Kita pun tiba-tiba kita duk teringat bacaan dia, kita tak ingat kita baca Fatihah ke tak. Kita ragu-ragu. Dulu kita sebutnya kali, kalau ragu-ragu, maka kita kena ulang balik. Maka kena ulang balik, naik balik. Contoh kita kata, apabila ulang balik ketika itu, barulah kita rukuk tidak sujud seperti biasa. Tapi Ustaz, bagaimana keadaannya kalau saya solat berjemaah? Kalau saya sembahyang solat seorang, tak apa. Saya teringat pada antara sujud tu, bahawa saya tak baca Fatihah. Kalau sembahyang seorang, saya bangkit semula baca Fatihah. Tak apa. Tapi, kalau saya sembahyang berjemaah, lagu mana? Saya nak kena tinggal imam tu ke? Atau macam mana? Kalau kita sembahyang berjemaah, maka kita ikut je imam nanti. Jadi ikut imam, lepas imam bagi salam, maka kita tambahlah balik rakaat. 1 rakaat lagi. Nak kita isu Fatihah tadi. Baik. Lepas tu lagi kata, melainkan 1 tempat, melainkan 2 tempat. Iaitu pertama ketika niat, ketika takbiratul ihram. Rukun kita 13. Kalau kita tertinggal rukuk, kalau kita tinggal sujud dengan tak sengaja, was-was dan sebagainya, kita boleh gustan balik. Tapi kalau 2 ni tertinggal atau was-was, niat dengan takbiratul ihram, maka the whole solat kita dianggap sebagai batal. 2 ni kita beres sikit. Ayat kalau takbiratul ihram dengan niat ni, menanding kalau kita was-was ketika kita dalam keadaan solat, maka keseluruhan solat kita dianggap sebagai
batal. Dua ni. Yang lain boleh gustan balik. Dua ni tak boleh. Kena akad takbir, kena niat semula. Ini bahaya dia. Bak takbir ihram dengan bak niat tadi. Fa in taraka niyyata wa tahrima fa yajibu istinah min al-awwal solah. Maknanya kalau dia was-was dengan niat dia, was-was dengan takbir ihram dia, maka hendaklah dia gustan balik pada awal, dia batalkan solat dia akad takbir. Kalau seseorang tu duduk di, sebabnya seseorang tu dianggap sempurna rakaat dia apabila dia bangkit pergi pada rakaat berikutnya. Jadi contohnya kata dia duduk rakaat pertama, duduk sujud kedua rakaat yang pertama, maka dia masih lagi dianggap sebagai rakaat yang pertama, sehinggalah dia berdiri tegak rakaat kedua, barulah dia dianggap rakaat kedua. Jadi kalaulah dia duduk tengah sujud yang kedua pada rakaat pertama, jadi dia ragu-ragu dengan Fatihah dia sebelum tadi, maka wajib kena gustan balik. Tapi kalau dah naik ke atas untuk rakaat kedua, dia ragu-ragu pada Fatihah yang pertama, rakaat pertama, maka dia anggap rakaat pertama tak wujud. Nak dia bangkit rakaat kedua tu, bagus rakaat pertama bagi dia. Jadi berbeza dengan saya sebut tadi, takbiratul ihram berbeza dengan niat tadi. Tak boleh. Dia dianggap solat dia batal secara total, maka dia kena ulang balik solat dia. Baik. Yang tu tak boleh sujud sahwi. Tak boleh nak kawal, tak boleh nak tutup langsung sebab dia kena ulang balik solat dia. Yang berikutnya, dia kata, wa idza taraka salam thumma tadhakkarahu anil qarbil qabla an tankila min mawdi'ihi fa yusallimu min ghairi sujud lis-sahwi. Sekiranya dia duduk, kadang-kadang otak kita ni kita tak boleh nak agak. Kadang-kadang otak kita dalam keadaan berserabut dan sebagainya, sehingga salam pun tak ingat. Buat kau tidur. Dan sepatutnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba, astagfirullah, astagfirullah. Tadi ni aku bagi salam ke tak? Segi hakikat dia bagi salam dah. Dia lupa. Jadi ulama ni kata, selagi dia tidak ubah kedudukannya. Rupa-rupanya ada sebab, tuan-tuan. Sebab tu kita tidak digalakkan. Kita ubah kedudukan kita untuk tayat akhir walaupun selepas kita bagi salam, melainkan selepas kita baca Allahumma ajirna minan nar, barulah tuan-tuan boleh pindah duduk tayat akhir, nak duduk tayat awal atau duduk bersila atau nak bangkit. Ya selesai tu. Sama ada Allahumma ajirna minan nar tu kita baca dengan imam ataupun kita baca berseorangan. Sebab wirid tidak wajib secara berjemaah. Jadi kalau kita contoh kita nak cepat sebab nak pergi mana-mana. Kita sebab Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita istighfar sendiri. Kita ikut beristighfar imam. Tak ada masalah. Boleh. Dapat pahala sunat. Tak ada masalah. Jadi maknanya sama juga. Kalau kita ni duduk tengah semayang, duduk Assalamualaikum, Assalamualaikum, tiba-tiba mari terdetik di kepala kita, adakah aku ni dah baca tahiyat ke, dah baca Fatihah ke, dan sebagainya, selagi mana kita tak ubah kedudukan kita, maka ketika itu masih lagi kita boleh gustan balik solat kita. Contohnya, kita dah baca astagfirullahaladzim, Pak datang pula dengan yakin. Kalau datang ragu-ragu, pedulikan dia. Sebabnya, ragu-ragu ni kalau berlaku sebelum bagi salam, abaikan dia. Tapi kalau ragu-ragu datang selepas solat, maka kalau ragu-ragu datang masa solat, wajib kena ulang. Tapi kalau ragu-ragu datang selepas bagi salam, abaikan dia. Faham nak selesai ni? Contohnya, ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, mak terdetik hati kita. Aku ni baca lagi tak Fatihah semasa rakaat pertama tadi. Bila ingat tu, ragu-ragu datang tu, selepas bagi salam, pedulikan dia. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Pedulikan dia. Tapi kalau ragu-ragu datang sebelum bagi salam, duduk dalam solat, maka kita kena tambah lagi. Kena buat mana-mana tak cukup. Tetapi kalau yakin, sebagaimana Nabi, nak kita sebut dulu, apabila Nabi Assalamualaikum, Assalamualaikum, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, adakah ada hukum baru yang mana kita boleh qasar sembahyang 4 rakaat kita tanpa musafir? Terus Nabi tanya, betul ke begitu? Dia kata, betul. Sahabat kata, semua sepakat, betul. Maka Nabi tak tanya apa, tunggu Nabi sambung solat dia balik sebanyak 2 rakaat tanpa perlu ulang semula. Kita pun sama. Kalau kita astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kalau benda yang kita ragu-ragu tu melibatkan rukun, kalau sunat biarkan dia. Kalau rukun, kita ragu-ragu, selagi mana kita tidak ubah kedudukan solat kita, duduk tayat akhir kita ataupun duduk tayat awal kita, maka ketika itu boleh kita ulang balik solat kita dengan niat aku masuk balik solat aku.
Empat takbir Allahu Akbar, tu bangkit tambah 2 rakaat, 1 rakaat, mana-mana yang tak cukup. Okey, baik. Kita pergi lagi. Dan kemudiannya disunatkan baginya sujud sahwi. Kemudian disunatkan baginya sujud sahwi selepas daripada pada itu. Okey, baik. Ada tempat yang saya nak fokus ini. Bahaya tempat ni kalau kita tak hati-hati. Baik. Yang pertama tadi kita telah selesai dan mengenai rukun. Rukun ni sujud sahwi tak boleh cover. Hanya sujud sahwi ni seolah-olah menutup kecacatan berlaku pada solat kita. Yang kedua, sekiranya sujud sahwi ni berlaku apabila kita tinggal sunat sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni yang ma'rufnya ada 2. Yang paling besar sekali. Yang paling glamour. Pertama adalah kunut, yang kedua tasyahud awal. Itu yang paling glamour sekali. Tapi sebenarnya ada beberapa tempat yang kita akan tahu kedudukan sunat aba'ah. Yang paling glamour 2 tu. Dia kata inna sunan al-ab'ad allati tu'tabaru ba'da min as-salati wa tajbir bis-sujud as-sahwi. Dia kata berbeza dengan rukun yang tadi, kalau kita was-was, kalau kita tak buat, wajib kena ulang balik tadi, kemudian sujud sahwi. Tapi untuk sunat ba'diyah ni, untuk sunat aba'ah ni, kita tak payah ulang balik, memadailah kita sujud sahwi. Okey. Dikatakan mazhab sittatun, ada 6 tempat dia kata sunat aba'ah ni. Pertama dia kata kunutur ratib fi subhi, iaitulah sunat ketika kita baca kunut untuk sembahyang subuh, rakaat kedua. Wal witru fi nisfi tsani min Ramadan, ataupun kunut yang kebiasaannya dibaca pada 15 terakhir pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wal qiyam lil qunut ratib wa huma mutanazimani, ataupun dia kata berdiri untuk baca kunut. Dia tu ni sebenarnya dia bergabung dengan kunut lah. Wa tasyahud al-awwal, begitu juga tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal digabung 2. Jadi maknanya ada 6 tempat yang mana disunatkan sujud sahwi. Tetapi yang ma'rufnya, yang terkenal, tak baca kunut dengan tak baca tasyahud awal. Baik sembahyang subuh, baik untuk sembahyang witir yang kita biasa buat pada bulan Ramadan. Fa idza tarakal musalli ihda sunat ab'an amadan aw sahwa sajada lis-sahwi liwujudil khalal fi shalah. Apabila seseorang meninggal perkara yang sunat ab'ah tadi, terutamanya kunut dengan tasyahud awal, walaupun dengan sengaja, lebih-lebih lagi dengan terlupa, dia kata disunatkan baginya sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kita telah menyebabkan solat kita ada cacat. Cacat berbeza dengan batal. Batal ni total, tak terima langsung. Cacat ni ada kelemahan. Maka hendaklah kita ni sujud sahwi untuk tampal tempat kecacatan kita tadi. Wakila in taraka amada fala yasjud. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab tuan-tuan, ada sebabnya nama sujud sahwi. Maknanya orang sujud sahwi dia sujud terlupa. Sahur ni makna lupa. Jadi kalau orang tinggal kunut dengan terlupa, tinggal tak baca tasyahud awal dengan terlupa, maka mereka kena disunatkan sujud sahwi. Tetapi bagaimana hukumnya? Memang dia sengaja tak nak baca kunut, sengaja tak baca tasyahud awal. Adakah dia kena sujud sahwi juga? Sebab dia tu bukan terlupa, dia sengaja. Dua pandangan di sini. Dua-dua mazhab Syafi'i. Yang pandangan Syafi'i yang pertama, dia kata sama ada dia tinggal kunut, sama ada tinggal tasyahud awal dengan sengaja atau terlupa, dua-dua kena sujud sahwi. Tapi hak satu lagi kata, kalau dia tinggal dengan sengaja, maka dia tak payah sujud sahwi. Memang dia sengaja nak buat cacat solat dia. Tapi kalau tinggal dengan terlupa sahaja, barulah disunatkan sujud sahwi. Jadi bagi pandangan saya, dalam bab ini, wal awal arjih li'anna jabara khala' ahwaj fil amal. Li'anna khalahu akthar. Dia kata sama ada seseorang itu meninggalkan dua-dua perkara tersebut dengan sengaja ke, dengan terlupa ke, kedua-dua itu disunatkan sujud sahwi. Sebab benda tu kesalahan yang agak besar bagi pandangan ulama-ulama. Baik, sekalipun dia tinggal dengan sengaja. Baik, kita pergi lagi. Wadalil ala sujud sahwi, sebagaimana banyak dalil-dalil lain sebagaimana yang telah diwayatkan oleh Ibnu Buhainah. Ibnu Buhainah ni seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Malik bin Qashb. Dia ni seorang sahabat Nabi yang meninggal sekitar pada tahun 54 hingga 59 Hijrah. Dalam hadis ni adalah hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dia kata apa? Dia kata
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min ithnataini falamma jalasa min al-arba'in intadhara taslimah fasajada qabla an yusallim. Dia kata, qama min ithnataini falamma jalasa min arba'in intadhara taslimahu fasajada qabla an yusallim. Jadi pada awal-awal Islam tu para sahabat banyak tak tahu tentang hukum hakam. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi itulah yang menjadi ikutan pada selepas daripada itu. Jadi apa nama Nabi sendiri ni, dia bangkit pergi selepas rakaat kedua tu sepatutnya baca tasyahud, tapi Nabi panjat naik turun pergi atas lalu. Falamma jalasa min arba'in intadhanna taslimahu. Jadi apabila Nabi naik ke atas rakaat kedua, baca rakaat tiga tak baca tasyahud, maka sahabat pakai ikut belaka. Ikut Nabi laku tak baca juga tasyahud awal. Jadi falamma jalasa min arba'in, selepas baca tasyahud akhir pada rakaat keempat tu, maka intadhanna taslimahu. Maka para sahabat pun tunggu dan nak bagi salam. Apa Nabi buat? Fasajada qabla an yusallim. Nabi tak bagi salam. Sebaliknya, Nabi sujud sebanyak 2 kali, barulah Nabi ni bagi salam. Ini dalil yang kedua yang kita bincang sebagai ni. Bagaimana sujud sahwi ini, walaupun dia sunat, tapi sangat-sangat digalakkan untuk kita lakukan. Okey, yang ini majoriti tuan-tuan tahu. Cuma yang bahayanya adalah pada sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sunat kecil. Selain pada 6 benda saya sebut tadi, makna contohnya baca tasbih subhanallah a'la sebanyak 3 kali, kita baca sekali, tak payah sujud sahwi. Ataupun kita contohnya kita kata sami Allahu liman hamidah, kita senyap je tak baca apa, tak payah sujud sahwi, itu sunat hai'ah. Takbiratul ihram tu adalah rukun, tapi angkat tangan tu sunat. Kita tak angkat tangan, tak apa, tak payah sujud sahwi, sebab tu benda sunat hai'ah. Hak kena sujud sahwi, kita buat wajib, kita tinggal wajib, dan juga kita tinggal perkara sunat abad, waktu disunatkan sujud sahwi. Wa in tarakal musalli ihda sunnah hai'ah allati sabaqat wa tusamma sunnatu ghair maqsudah ka takbirat wa tasbihat wal jahl israr wa tawarruk wal iftirash wa nawiya fala yasjud sahwi. Bagi seseorang yang meninggalkan sunnah hai'ah, contohnya dia tak takbir, Allahu akbar, tak sebut pun, tak tasbih, dia rukuk, dia senyap je. Tak baca gapo, sujud tidak, tak baca gapo, senyap dia. Tu semua sunat hai'ah. Wal jahr wal israr, ataupun pada sembahyang zuhur dia terbaca dengan suara yang kuat, atau sembahyang maghrib dia baca dengan bacaan yang perlahan. Wat tawarruk wal iftirash, atau tahiyat akhir sepatutnya duduk secara tawarruk, tapi dia duduk secara iftirash, ataupun tahiyat awal duduk iftirash, dia duduk macam tawarruk. Maka semua perkara tersebut adalah sunat hai'ah. Dia kata fala yasjudu lis-sahwi. Maka semua yang saya sebut tadi tidak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Lianna laysat maqsudah fi mawdhi'iha. Kerana tempat-tempat tersebut bukanlah dianggap benda yang terlalu besar. Bahkan setengah ulama mengatakan bahawa kalau kita sujud sahwi pada sunat hai'ah, boleh membatalkan solat kita. Jadi sunat-sunat kecil tadi saya sebut tadi. Okey, kita tengok satu persatu sunat hai'ah. Ni tuan-tuan kena perhati betul-betul, kalau silap buat boleh batal solat kita tanpa kita sedari. Baik. Kita ada lebih kurang 8 minit lagi. Okey, saya buka soalan sebelum saya masuk kepada maknanya furu' al-audah ila sunnah. Maknanya kita tinggal sunat hai'ah dan kita kembali semula buat. Adakah batal solat kita atau tidak? Contoh, apabila kita dah baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita tak ingat nak baca doa iftitah. Kita baca balik doa iftitah. Batal ke doa solat kita? Baik. Kita full stop je. Itu saya buka. Kalau takut ada soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dia ada 2 keadaan. Pertama, masalahan dia, imam tidak ayat awal, dia terlupa, dia terus bangun. Lepas tu makmum masih duduk lagi dah, tunggu. Makmum baru nak bangun, imam sedar, dia duduk balik. Dia duduk tahiyud awal, dan selepas tu dia buat sujud sahwi. Bukan keadaannya macam mana. Yang kedua Ustaz, yang keduanya dalam solat jemaah, makmum dia mendahului imam bagi salam. Mungkin dia terlupa ke tertidur sekejap ke, lepas tu dia bagi salam. Sedangkan imam belum bagi salam. Baik. Yang pertama, kalaulah kita dah bangkit pergi ke atas sampai sempurna, contohnya pada rakaat kedua sepatutnya kita baca tasyahud awal, tiba-tiba imam bangkit tu pergi ke atas dengan sempurna,
Makna nak baca Fatihah untuk rakaat berikutnya. Tiba-tiba imam ingat balik. Ingat balik. Mana imam ingat balik. Contohnya kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Imam pun turun balik. Ini saya kata sedangkan dia sudah berada di sempurnanya. Di sini saya cakap terus terang. Di kalangan mazhab Syafi'i pun berselisih di situ. Ada yang mengatakan bahawa kalau imam dah naik pergi ke atas, ni beza tuan-tuan. Ni imam, ini makmum. Hukum berbeza. Sekejap dengan betul-betul. Ni untuk kes imam dulu. Kes imam, dia bangkit naik pergi ke atas tu. Untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, sepatut baca tasyahud awal tadi, makmum kata subhanallah. Dia dengar makmum kata subhanallah, pun dia turun balik. Dia turun balik. Pendapat pertama, geng Syafi'i kata, imam tersebut batal solatnya kalau dia turun dengan sengaja. Sebaliknya, dia kena, tak boleh sebab dah habis dah tempat untuk baca tahiyat awal tadi, maknanya dia kena kekal di situ dan makmum wajib kena ikut. Pendapat kedua kata, imam tak apa. Kalau imam naik dah ke atas, terik dah, makmum belakang dia tegur, subhanallah, subhanallah, pun dia turun balik. Solatnya tak batal. Pendapat yang kedua ni, yang paling berbeza dengan makmum. Berbeza dengan makmum. Makmum misalnya, kalaulah katakanlah, dia terbangkit pergi rakaat berikutnya, contoh terlaju sangat. Contohnya kan, dia terlaju sangat, mungkin dia tak nampak apa yang berlaku depan dia, imam pun, contoh dia duduk ujung-ujung sana, tak dengar apa-apa yang berlaku. Dia duduk sini, imam pun satu hal juga dia buat perangai. Sepatutnya imam ni dia tempat-tempat hok pendek, jangan takbir panjang. Sebab tu kita takbir panjang ni dua tempat je. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Hak ni tak apa panjang. Allahu akbar ataupun Allahu akbar naik atas. Hak tu tak apa panjang. Tapi untuk tempat-tempat pendek, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sebab apa? Kalau kita lakum dinukum waliyadin, tama-tama sembahyang subuh. Allah, nak rokoknya, habis makmum belakang cukup bawah. Sebab dia tak ingat. Jadi sebab tu dua tempat tu disunatkan kita pendek. Tapi kalau untuk imam, dia bangkit pergi sepatut dia baca tahiyat awal, dia pergi sampai ke atas tau. Semua kata subhanallah, subhanallah. Bagi pendapat kedua Syafi'i tadi, dia boleh duduk balik. Untuk imam. Ada pendapat pertama tadi kata tak boleh. Sebab dia dah sempurna lah. Tapi pendapat kedua tu dia lebih kuat. Mana duduk balik untuk imam tak apa. Tapi untuk makmum. Untuk makmum, apabila sepatutnya dia duduk, sepatutnya dia di tasyahud awal, dia tu, imam tu sebut Allah panjang sangat. Dia ingat imam naik ke atas. Rupa-rupa imam nak duduk sini. Allah. Dia pun naik ke atas. Naik. Untuk makmum ni, kalau selepas dia berdiri begini untuk rakaat ketiga, sedangkan sepatut baca tahiyat awal, dia pergi duduk balik, batal solat dia secara automatik. Sepakat mazhab Syafi'i. Apa kena ingat? Sama dengan kunut juga. Sama dengan kunut. Kalaulah imam pergi ke bawah dah, tiba-tiba orang kata subhanallah, dia bangkit balik, tak apa. Tapi kalau makmum dah pergi pindah rukun lain, dia bangkit balik, batal solat dia. Itu beza makmum dengan imam. Baik. Yang tadi apa ni? Okey, bagi imam, bagi makmum yang mendahului salam daripada imam, apakah hukumnya? Hukumnya adalah sama makmum mendahului takbiratul ihram dengan daripada imam, batal solatnya. Jadi cara macam mana kalau dah takdirkan dia rukuk kalau sekali sahaja tak apa. Mana imam tak rukuk lagi, dia cepat sikit rukuk pada imam. Sekali tak apa lagi. Kalau 3 kali betul-betul batal. Salam tak boleh. Salam tak boleh. Salam ni wajib kalau tak kena imam tak bagi salam lagi. Tiba-tiba dia terkejut. Ada orang main. Assalamualaikum tu bagi salam. Imam tak bagi lagi. Maka wajib dia kena niat masuk solat balik. Wajib. Jangan macam mana? Tak ada lah. Sahaja aku masuk niat balik solat. Tak ada. Maknanya dia tahu. Aku masuk solat balik. Maknanya kita kena kustan balik. Tunggu Pak Imam bagi salam. Barulah dia boleh bagi salam balik. Itu bahaya tuan-tuan. Lepas itulah kita kata, kalau tuan-tuan perhati, terutama sekali daripada iktidal nak pergi ke sujud, bagilah Pak Imam tu rapat dulu sujud dia, barulah kita ikut di belakang. Sebab sujud dia paling bahaya sekali sebab kita laju, turun. Jadi kalau imam tu Allahu Akbar, maknanya lebar tu
confirm sampai ke bawah. Mana kita barulah boleh pergi ke sujud. Lepas tu imam ni kena ada teknik. Imam ni, kata imam hatta kita, maknanya sebab apa Allah untuk daripada iktidal pergi bersujud ni panjang. Kenapa daripada sujud nak pergi ke qiyam ni panjang? Dua tempat tu sahaja panjang. Sebab nak maklumkan kepada orang belakang, pertama, bahawa kita ni sampai dah ke destinasi dia. Sujud dengan sempurna ataupun qiyam dengan sempurna. Satu. Yang kedua, kenapa dua tempat ni Allahu Akbar kena panjang? Allahu Akbar. Sebab apa? Sebabnya kita tak nak benarkan walaupun ada gap di antara solat kita ni tanpa diisi dengan zikir-zikir, bacaan doa. Itu tujuan sebab dua tempat tu bacanya adakah agak panjang. Baik. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Idza tarakal musalli sunnatul hay'ah ka an yatruka du'a istiftah hatta yashra'a بالتعوذ أو بالقراءة أو ترك التسبيح في الركوع والسجود حتى شرع فيما بعده فلا يصح أن يعود إليه فإن عاد إليه بعد أن شرع في سنة أخرى أو في فرض آخر بطلت صلاته إذا كان عامدا وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو. Hak ni tempat hak paling bahaya hak kita tak beringat, khususnya bagi orang tak belajar. Dia kata apa? Apabila seseorang itu meninggalkan sunat hay'ah, kita maklum sunat hay'ah dan tak perlu sujud sahwi pun. Antara doa iftitah hatta yashra' bit ta'awuz. Contohnya dia tertinggal doa iftitah. Sepatutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, tiba-tiba dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya kita dah nak masuk Fatihah tu. Nah, jadi apabila kita gustan balik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku tak ingatlah. Aku tak baca doa iftitah lagi. Dia pun gustan balik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tahniah tuan-tuan, solat tuan-tuan sudah pun batal. Batal solat kita. Sama juga apabila kita duduk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba kita duduk situ, kita nak gustan balik baca doa iftitah. Sebab kita terlupa tadi. Kita gustan balik baca doa iftitah. Nak kejar benda sunat tadi. Maka solat kita batal secara automatik. Itu yang ramai orang kita tidak perasan dalam bab itu. Jadi insya-Allah nanti saya jelaskan apa yang dimaksud batal. Batal di sini kalau kita dah tahu hukumnya, tapi kalau kita tak tahu hukumnya sebelum ini, maka ia dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya cerita balik secara detail untuk minggu-minggu yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, wa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin, ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim Musa wa Isa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika, Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika, Allahumma rzuqna fahman bi muslim bi rahmatika ya arhamar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr al insana fi khusr ila musalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.